Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Maaf tadi ada kesilapan teknik. Ini merupakan segmen apa? Segmen kisah 9 suku. Di mana setiap hari Isnin hingga Jumaat kita akan ke udara menceritakan kisah-kisah benar tentang apa? Tentang pusaka, supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar. Kita dapat mengambil iktibar dalam kisah-kisah yang berlaku dalam masyarakat. Yang baik kita ikut, yang masalah kita cuba elakkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, segmen ini akan berlangsung setiap hari Isnin sampai Jumaat pada pukul 9 suku malam. Jadi tuan-tuan jangan lupa ikuti segmen ini setiap hari. Jadi besok ada lagi segmen. Minggu depan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis pukul 9 suku malam ada segmen. Orang yang berbeza, topik berbeza, tetapi cerita-cerita benar untuk kita semua mengambil iktibar. Jadi malam ini saya akan menceritakan tentang kisah apa? Kisah bujang kaya. Jadi bujang kaya, pusakanya siapa yang punya? Jadi bila kita cerita tentang bujang kaya ini, saya mula dengan satu pantun. Okey? Bukan kijang sebarang kijang, kijang dara berwarna merah. Bukan bujang sebarang bujang, bujang kaya banyak sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam dunia ini setiap insan melalui perjalanan hidup yang berbeza. Di mana ada yang hayatnya pendek, tak sampai 18 tahun dah meninggal dunia, ada juga. Ada yang lebih 18 tahun dapat jumpa pasangan, dapat zuriat, hidup bahagia. Ada yang belum dapat bertemu pasangan, mungkin belum bertemu jodoh. Okey. Ada juga yang dah dapat pasangan tetapi tidak ada zuriat. Jadi tuan-tuan dan puan, ramai juga yang sampai di hujung usianya kekal bujang. Jadi saya sebenarnya ramai kenal orang yang bujang ini. Okey. Dan rata-rata yang saya lihat, ramai yang bujang ni dia happy go lucky. Apa maksud saya? Dia ni jenis happy ya, kerja dapat duit, enjoy. Dia macam putus harapan untuk kumpul harta. Sebab pandangan mereka, apa guna kumpul harta? Kalau dia meninggal pun, nak bagi pada siapa? Jadi akhirnya, cari duit, enjoy. Cari duit, harta tak ada. Tak beli rumah, tak menyimpan dan sebagainya. Okay? Itu yang kebanyakan yang bujang saya jumpa. Tetapi ada juga yang bujang ni, dia suka kumpul harta, dia suka tengok harta. Ada rumah 2-3 biji. Sebab apa? Nanti dia kata, kalau aku tua nanti, siapa nak jaga? At least kalau ada harta tu, dapatlah dia menyara hidupnya apabila dia tak boleh kerja. Ini ada juga. Dan tetapi tak ramai yang bujang berfikir tentang kebajikan hari tua dan juga berfikir tentang kesejahteraan di akhirat. Ini yang saya nak ceritakan tentang kisah Abang Karim yang rajin kumpul harta dan juga buat persiapan untuk hari itu. Tapi sebenarnya Abang Karim sebelum ni pun tak sebegitu. Dia kumpul harta tetapi tak fikir pun tentang macam mana nak merancang hartanya. Sehinggalah seorang daripada adiknya meninggal dunia. Bila adik dia meninggal dunia, baru Abang Karim ni terfikir, wah, adik aku yang muda pada aku dah mati. Aku satu hari akan mati. Tapi apa akan berlaku kepada harta aku nanti bila aku mati? Dia terfikir. Jadi bila dia terfikir, dia pun mula mencari macam mana nak selesaikan. Jadi dia pun berjumpa berbagai jenis orang. Dia ada didatangi oleh orang daripada syarikat amanah bercerita. Tapi somehow dia tak nampak penyelesaian menyeluruh yang apa yang disampaikan oleh orang yang berjumpa dia. Dia juga ada berjumpa dengan seorang yang membuat perancangan pewarisan. Tapi dia terkejut. Wah,
untuk membuat perancangan pewarisan, kosnya sampai 70-80 ribu. Dia kata, apa ni? Aku beli kereta baru lagi. Bagus. Jadi dia, sampai situ dia pening lah. Macam mana? Akhirnya saya berjumpa dengan Abang Karim. Sebenarnya saya tak kenal Abang Karim. Ada 4 tahun lepas, saya ada mengendalikan satu majlis di mana dalam majlis itu dihadiri oleh adik kepada Abang Karim. Adik Abang Karim datang dengan isteri. Bila dalam majlis itu, saya berceritakan tentang pentingnya buat perancangan, terutama sekali kumpulan yang berisiko adalah orang bujang. Dengar ya, adik ni terkenyat, abang dia. Dia siap ambil gambar, screenshot yang apa saya sampaikan tu. Dia hantar mesej, Karim, Abang Karim, kau kena jumpa orang ni. Lepas tu bila saya habis majlis tu, ya, adik pada Abang Karim datang jumpa saya. Tuan, saya ada seorang abang, umur 70 lebih, masih bujang. Tuan kena jumpa dia. Okey lah. Tak lama lepas tu, saya dapat mesej pada adik pada Abang Karim. Dia kata, kami ada buat satu kenduri doa selamat. Dia kata, Karim ni akan turun daripada KL. Dia ajak saya datang, saya jumpa. Jadi saya datang dan akhirnya saya jumpa dengan Abang Karim. Jadi saya jumpa dengan Abang Karim, saya ceritalah apa yang kita pentingnya buat perancangan, pentingnya melantik wasi, pentingnya tinggalkan duit, pentingnya ada bernama, pentingnya buat dokumen, kenapa penting dan sebagainya. Tak sampai setengah jam, bila dia dengar, betul, wah, Samarul, pertama kali abang faham, pertama kali abang nampak secara keseluruhan kenapa dan apa yang abang kena buat. Jadi itulah yang berlaku pada abang. Jadi saya nak cerita sikit. Sebenarnya apa risikonya untuk orang bujang macam Abang Karim? Risikonya apa? Pertama, orang bujang ni dia tidak ada rakan sebantal yang rapat, yang tahu hal tentang pusaka dia, hartanya, tentang keluarganya, tentang hasratnya. Sebab kalau orang yang berkahwin ada isteri, ada suami, dia tahu bila meninggal dunia, sekurangnya isteri atau suami itu akan berusaha untuk menguruskan, tahu apa benda harta yang ditinggalkan. Sebab orang bujang ni warisnya selalunya adalah adik-beradik, mak ayah, yang selalunya adik-beradik juga mempunyai keluarga masing-masing. Mereka terikat dengan urusan keluarga masing-masing. Jadi dan dia tak ambil tahu pun tentang hutang ke harta yang adik-beradik dia bujang ni. Selalunya tidak. Jadi kalau meninggal dunia, siapa nak ambil tahu? Siapa yang tahu? Itu risikonya yang bujang. Dan kemudian selalunya kalau contohnya keluarga itu semua berada, yang waris-waris yang lain tak berharap pun pada harta ni. Jadi bila tak berharap, masing-masing tak naklah ke depan untuk menguruskan pusaka. Sebab kadang dia anggap kalau aku yang sibuk-sibuk nak uruskan pusaka yang adik aku meninggalnya, orang adik lain anggap aku ni nak harta. Jadi dia semua tak berharap, semua orang tak ambil peduli nak uruskan pusaka. Jadi harta tu akan terbeku, tak selesai, tak ada siapa bayarkan hutang dan sebagainya. Dan akhirnya tak ada siapa yang urus. Tetapi ada juga yang bujang kaya, yang adik-beradik tu kurang kaya, masa bujang kaya ni masih hidup lagi, yang adik-beradik ni dah mula intai. Ni kalau abang aku mati ni, dia bujang, aku boleh dapat, aku nak yang ni, aku nak yang ni. Pun ada. Jadi itulah yang selalu saya lihat. Jadi Abang Karim ni masih hidup, tetapi saya pernah lihat beberapa kes yang mana orang bujang meninggal dunia, yang mana bila meninggal dunia tak ada siapa yang peduli tentang pengurusan harta pusakanya. Baik yang meninggal dunia itu muda ataupun yang meninggal dunia ini bujang yang dah berusia, sama. Selalunya bermasalah. Dan saya juga pernah lihat seorang bujang yang telah membuat perancangan seperti apa yang Abang Karim buat. Dia meninggal dunia, ada adik dia yang buat. Diuruskan dengan baik. Walaupun dia tak tahu harta, kita cari jumpa hartanya, walaupun dia tak tinggalkan hasrat yang jelas, tutup apa harta, tapi kita dapat capai mufakat bagaimana nak menggunakan harta itu supaya apa? Bukan saja memberi manfaat berpanjangan kepada waris-waris yang ditinggalkan, tetapi juga ada manfaat kepada ruh yang telah pergi. Jadi sebenarnya apa yang Abang Karim buat? Abang Karim buat simple, dia buat 4 perkara. Abang Karim tadi, pertama dia melantik wasi. 2 orang adik-beradik dia untuk menjadi wasi, diberi surat watika supaya kalau dia meninggal dunia, dia tahu apa nak buat. Wasi ni tadi. Sama. Keduanya dia meninggalkan duit. Ada yang dalam bank, pelaburan, dan tapi ada duit yang ditinggalkan dalam bentuk dana pantar, dalam tabung haji yang akan
dinamakan wasi yang dilantik tadi supaya kalau meninggal dunia, duit tu boleh sampai untuk guna apa? Untuk uruskan pusaka, untuk bagi-bagi kepada waris-waris. Dan juga kenapa urus pusaka? Supaya harta-harta lain, rumah, kedai, duit pelaburan, saham dan sebagainya dapat dicairkan, dapat dipindah milik. Kena ada kos. Itu pertama. Ada wasi, ada duit tunai. Dan dia beritahu pada adik dia, kau kalau aku mati, kau jangan memandai-mandai. Tu ni, aku dah lantik orang ni, kau pergi cari, aku dah siapkan duit, kau pakai duit aku tu. Kau suruh dia urus. Kau tak pandai. Kalau kau pandai pun mungkin tak jadi. Yang ni orang lagi pandai. Dia kata macam tu. Okey. Arahan pada wasi adalah gunakan duit yang ditinggalkan itu untuk upah pakar sampai selesai. Itu nombor 3. Dan keempatnya, Abang Karim dah buat siap-siap. Apa hasrat-hasrat tadi telah diterjemahkan oleh pakar, Mahir Pusaka, kepada dokumen-dokumen yang sepatutnya. Lantik wasi ada dokumennya. Nak buat hibah kepada adik-beradik ada dokumen. Nak buat hibah kepada rakan-rakan dia yang dia macam terhutang budi ataupun dia sayang. Okey, siap. Tetapi dia juga dapat beberapa cadangan yang dia tak nak fikir pun, yang dicadangkan oleh pakarnya. Apa dia? Wasiat wakaf, wasiat sedekah. Harta yang dia ada sekarang ni macam mana dia gunakan untuk mengembangkan lagi. Supaya kalau dia meninggal lagi 10 tahun lebih berkembang. Jadi banyak benda-benda yang dicadangkan yang dia tak terfikir pun. Jadi inilah yang berlaku pada Abang Karim yang kita perlu ambil iktibar. Apa iktibarnya? Selagi kita masih sihat, kita masih berakal, fikirkan kematian. Fikirkan apakah benda yang kita buat untuk pastikan apabila kita meninggal dunia, harta-harta kita dapat dipanjangkan di manfaatnya. Harta-harta kita ada sebahagiannya akan ditinggalkan sebagai saham akhirat. Harta-harta kita dapat membahagiakan waris-waris yang ditinggalkan. Harta-harta kita tidak menyebabkan perbalahan, pergaduhan ataupun termakan harta haram. Harta kita tak terbeku. Dan waris-waris yang menerima harta kita bersyukur dan mengenang kita, mendoakan kita supaya kita dapat tenang di akhirat. Kita nak supaya hidup kita senang, roh kita sejahtera, kita nak harta kita dimanfaat, kita nak waris kita juga tidak mudarat, kita nak juga sebahagian harta kita dapat dipanjangkan manfaatnya dan juga sebahagian harta kita akan menjadi saham akhirat kita. Jadi itulah harap-harap kita dapat mengambil iktibar, bukan saja orang bujang macam Abang Karim perlu buat, tuan-tuan yang tak bujang, tuan-tuan yang muda, tuan-tuan yang kaya, tuan-tuan yang ala-ala, tuan-tuan yang ada ramai anak, yang tak ada anak, semua perlu. Yang seorang isteri, yang ramai isteri pun perlu buat perancangan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian saya hari ini. Jika perlukan bantuan, boleh komen di link mana-mana yang tuan-tuan tonton video ni, mungkin yang di-share oleh perunding kami dan sebagainya, supaya kami boleh bantu. Sebab Mahir Pusaka ada sediakan pelbagai perkhidmatan percuma. Kita ada penjadian anak safarat percuma. Kita ada khidmat nasihat perancangan legasi percuma. Kita ada kelas percuma. Jangan lupa hari Sabtu ini, boleh tengok di mahirpusaka.info, maklumat tentang kelas percuma kita hari Sabtu pukul 9 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sajalah yang saya kongsikan sebab segmen ni sebenarnya pendek, 10 minit, tapi terpanjang sikit sebab segmen permulaan sound tak on. Okay. Kesilapan saya. Jadi itu sajalah. Saya harap perkongsian saya kali ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa besok ada lagi segmen kisah 9 suku malam. Minggu depan pun sama, hari Sabtu kita ada kelas percuma. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.